Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Wahida. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu tajuk daripada subjek Sains Komputer, iaitu bab 1 pengaturcaraan 1.1 strategi penyelesaian masalah. Baik. Pertama sekali, apa itu masalah? Masalah ialah situasi yang tidak diingini, cabaran ataupun peluang yang dihadapi dalam kehidupan seseorang. Contohnya, anda mempunyai masalah overweight, contoh, dan anda memerlukan satu aplikasi untuk membantu anda mengurangkan berat badan. Jadi, anda harus membangunkan aplikasi untuk mengira BMI dan mengira kalori yang anda ambil setiap hari, dan juga berapa kalori yang anda perlu bakar untuk mengurangkan berat badan supaya mendapat berat badan yang ideal. Jadi untuk menyelesaikan masalah, kita kenalah ada strategi. Dan kenapa kita kena ada strategi? Yang pertama, ia meningkatkan kemahiran berfikir. Yang kedua, membantu mengembangkan sesuatu konsep. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi dua hala. Yang keempat, menggalakkan pembelajaran kendiri. Jadi, pembangunan aplikasi komputer berkait rapat dengan strategi penyelesaian masalah. Kita haruslah faham bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk mencari strategi bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi sebelum kita menyelesaikan sesuatu masalah, kita haruslah memilih strategi yang betul dan jalan kerja yang jelas sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini saya akan menyampaikan 4 strategi teknik pemikiran computational dalam menyelesaikan masalah. Teknik yang pertama ialah teknik leraian. Teknik yang kedua ialah pengecaman corak. Teknik yang ketiga ialah peniskalaan. Dan teknik yang keempat ialah algoritma. Baik, untuk teknik leraian. Untuk masalah yang kompleks, sebaik-baiknya kita pecahkan dulu masalah-masalah tersebut kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi di situ mudahlah untuk kita selesaikan masalah itu satu demi satu. Contohnya, untuk memahami macam mana sebuah basikal berfungsi, kita haruslah memahami fungsi setiap satu bahagian daripada basikal tersebut. Sebagai contoh, bahagian handle, loceng, bahagian pedal, bahagian chain dan juga bahagian roda. Setiap satunya mempunyai peranan yang tersendiri. Jika basikal tersebut tidak dapat bergerak dengan baik, jadi kita haruslah menggunakan teknik leraian untuk mengenal pasti bahagian mana yang mempunyai masalah dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita menggunakan teknik leraian, kita boleh menggunakan teknik pengecaman corak. Untuk setiap komponen yang telah kita leraikan sebentar tadi, kita boleh cari persamaan fungsi ataupun cara bergerak setiap komponen tersebut. Okey, untuk kali ini kita menggunakan basikal sebagai contoh. Untuk masalah basikal tidak boleh bergerak, kita boleh menggunakan teknik pengecaman corak untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam komponen basikal, ada dua komponen yang mempunyai ataupun menghasilkan gerak kerja yang sama. Contohnya, pedal dan roda. Kedua-duanya mempunyai gerak kerja secara berputar untuk membolehkan basikal itu bergerak. Jadi di situ kita boleh mengecam di manakah punca permasalahan kita tadi. Seterusnya ialah teknik peniskalaan. Apa itu peniskalaan? Peniskalaan adalah berasal daripada perkataan skala. Apabila kita telah mengenal pasti punca masalah, kita boleh melakar model kepada masalah yang kita hadapi.
Contohnya, kalau kita mempunyai masalah dengan basikal, kita boleh melakar semula basikal dengan lakaran dalam skala yang kecil. Jadi di situ lebih mudah untuk kita merangka strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah strategi menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Contohnya, untuk membaiki sebuah basikal, di situ ada langkah-langkah dan turutan yang perlu kita ikuti. Dengan adanya algoritma, kita akan mengikut satu demi satu langkah-langkah yang telah kita susun pada awalnya. Algoritma juga digunakan sebagai titik mula untuk rekaan program komputer dalam bentuk carta alir dan juga pseudocode. Mari kita lihat. Ini adalah contoh pseudocode. Ia lebih kepada berbentuk teks untuk penyelesaian masalah. Seterusnya ialah carta alir. Dengan carta alir ini kita dapat melihat masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih jelas. Jadi setelah kita membangunkan penyelesaian masalah sebentar tadi, kita haruslah consider adakah jalan penyelesaian masalah tersebut adalah jalan penyelesaian masalah yang berkesan. Untuk mencari penyelesaian mana yang paling sesuai, kita haruslah menitik beratkan 3 ciri ini, iaitu pertama ialah dari segi kos, yang kedua dari segi masa, yang ketiga dari segi sumber. Proses penyelesaian masalah akan melibatkan langkah-langkah yang sesuai bergantung kepada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Berikut adalah 8 langkah generik untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah kumpul dan analisis data. Yang kedua, tentukan masalah. Yang ketiga, jana idea. Di sini kita akan mencari penyelesaian yang paling sesuai. Yang keempat, jana penyelesaian daripada langkah jana idea yang kita pilih tadi. Yang kelima, tentukan tindakan. Yang keenam, laksanakan penyelesaian. Yang ketujuh, buat penilaian. Yang ke-8, buat penambahbaikan. Jadi setakat itu saja daripada saya, sehingga kita bertemu lagi.